Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri, seterusnya kepada seluruh sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala tintah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa dan diredainya di dunia hingga ke hari akhirat. Sebelum melanjutkan bicara, suka khatib memberi peringatan kepada semua. Marilah kita tinggalkan perkara yang sia-sia yang bertentangan dengan sunnah dan adab, iaitu tindakan yang memesongkan perhatian daripada mendengar khutbah dan isi kandungannya. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual, tidur dengan sengaja dan bermain telefon bimbit. Mimbar pada hari yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kesejahteraan dan kesihatan mental perlu dijaga. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, sesungguhnya Islam amat mengambil berat terhadap kesejahteraan dan kesihatan mental umatnya. Kesihatan mental adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian serius oleh semua individu. Ia merupakan asas kepada kesejahteraan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, menyedari keupayaan diri, mampu mengendalikan tekanan dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kesihatan mental adalah perkara yang sangat penting untuk dijaga, kerana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu taala daripada dua unsur utama, iaitu fizikal jasmani dan spiritual rohani. Kedua-dua unsur ini perlu diisi dengan perkara-perkara yang baik dan tidak boleh dibiarkan kosong. Malah kedua-duanya berkait rapat antara satu sama lain. Hidup kita di atas muka bumi ini tidak terlepas dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian yang menimpa adalah untuk meningkatkan darjat dan martabat manusia sebagai hamba di sisinya. Sesiapa yang berjaya mengharungi ujian kehidupan dengan penuh redha dan sabar, sudah pasti akan mendapat ganjaran syurga. Maka kita perlu membuat persediaan mental dan fizikal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Maksudnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit serta digoncangkan ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang beriman yang bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sedia maklum bahawa akal adalah anugerah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan akal yang membezakan antara manusia dengan binatang. Jika melihat kepada maqasid syariah, kesihatan mental berada dalam kategori keperluan asas al-daruriyah,
yaitu hifzul aql, yang mesti dipelihara dan dijaga dengan sebaiknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa di antara kamu yang bangkit pada waktu pagi dalam keadaan sihat tubuh badan dan aman pada dirinya, serta memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia diberi segala nikmat dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sidang Jumaat yang berbahagia, tidak dinafikan bahawa tekanan emosi, kemurungan dan kebimbangan berlaku kepada manusia berpunca daripada pelbagai faktor, antaranya faktor ekonomi, gaya hidup, kekeluargaan, proses persekitaran, kejutan budaya dan lain-lain. Menurut laporan Tinjauan Kebahasaan Kesihatan dan Mobiliti 2019 yang dikeluarkan oleh Institut Kesihatan Negara Kementerian Kesihatan Malaysia, seramai 1,5 juta orang ataupun 2.3% rakyat Malaysia mengalami kemurungan dan masalah kesihatan mental. Mengikut kumpulan sosiodemografi, lelaki 2% lebih rendah berbanding wanita sebanyak 2.6%. Penduduk luar bandar 3.6% lebih tinggi dari penduduk bandar dengan kadar 1.9%. Manakala golongan bujang menunjukkan peratus lebih tinggi, iaitu 3.2% berbanding golongan berkahwin sebanyak 1.8%. Jika melihat kepada pendapatan isi rumah, golongan B40 lebih tinggi kemurungan dan masalah kesihatan mental dengan kadar 2.7% berbanding M40 1.7% dan T20 0.5%. Mungkin ada dalam kalangan ahli keluarga kita, jiran tetangga dan rakan sekerja serta pelajar di universiti ini yang mengalami gangguan sedemikian. Adakah kita sanggup membiarkan mereka tanpa mengambil peduli? Sidang Jumaat sekalian, media arus perdana melaporkan bahawa pada tahun 2030 negara bakal berdepan dengan krisis kesihatan mental yang lebih serius, dan ia merupakan kedua tertinggi dalam negara selepas penyakit jantung. Tanpa sikap prihatin, tanggungjawab dan peduli yang tinggi terhadap isu ini, maka masalah ini akan terus menghantui kita dan seluruh masyarakat, terutamanya pelajar-pelajar di universiti ini. Namun ingatlah bahawa tiada penyakit yang tiada ubatnya kecuali mati. Tekanan, kemurungan dan kebimbangan dalam diri seseorang individu tidak boleh dibiarkan begitu sahaja tanpa sebarang pencegahan ataupun rawatan. Kita perlu mendapatkan bantuan dan ilmu berkenaan dengan penjagaan dan kesihatan mental agar kita dapat memelihara akal kita dengan betul. Kadangkala apabila timbul suatu perasaan gelisah dan tidak tenteram di dalam hati, kita berusaha siang dan malam untuk mencari penawar bagi keresahan tersebut. Ada sebahagian individu cuba mengubatinya dengan cara yang salah, seperti berhibur, mengambil dadah, minuman keras. Ada pula yang mencari rawatan yang pelbagai cara dengan cara jumpa orang yang salah ataupun mempercayai perkara yang meragukan serta berunsur tahayul. Nauzubillah min zalik. Sidang Jumaat yang berbahagia, sebagai orang yang beriman, terdapat pelbagai cara yang boleh dimanfaatkan melalui aktiviti-aktiviti ibadah yang biasa kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling sehat dan kuat mental telah menunjukkan kepada kita aspek utama untuk menjaga kesihatan mental, iaitu aspek rohani, perlu diisi dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Amalan minda ataupun akal yang perlu diisi dengan ilmu pengetahuan, amalan fizikal yang perlu diisi dengan aktiviti bersukan ataupun beriadah, amalan pemakanan yang perlu diisi dengan perkara yang halal, dan gaya hidup yang perlu diisi dengan amalan sehat. Di sini saya ingin mengajak kita semua agar mengamalkan budaya yang sehat dan sejahtera dengan melakukan perkara-perkara yang sepatutnya seperti berikut. Pertama, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innu qulub. Maksudnya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan zikrullah, yakni mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenteram. Kedua,
mendapatkan rawatan kaunseling dan psikologi berdaftar. Ini merupakan ikhtiar awal dalam membendung permasalahan penyakit mental dengan berjumpa kaunselor yang bertauliah. Sesi kaunseling yang diberikan akan membantu mereka yang mengalami masalah kesihatan mental untuk mengenal pasti punca yang dihadapi. Mereka juga akan dibimbing tentang cara menguruskan mental dengan baik, sama ada ia berkaitan dengan motivasi diri, hubungan dengan keluarga, pasangan atau rakan, cara menguruskan di tempat kerja, tempat belajar dan lain-lain. Ia juga membantu mereka mengubah cara berfikir ataupun tingkah laku tertentu. Ketiga, merujuk kepada pakar perubatan dan psikiatri. Sekiranya masalah berlarutan, rujuklah pegawai perubatan dan psikiatrik yang bertugas di hospital. Kaedah biologi seperti perubatan amatlah diperlukan untuk membantu menstabilkan keadaan mental dan kesihatan pesakit. Pastikan segala aturan dan nasihat yang diberikan oleh pakar perubatan dipatuhi, kerana pendapat dan nasihat pakar itu adalah penting. Keempat, tingkatkan kesihatan rohani dan jiwa-jiwa dengan mempercayai dan meyakini tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan seseorang itu sentiasa bersyukur, bermuhasabah diri, bertawakal, sabar dan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tidak langsung akan memperolehi mental yang sihat dan jiwa yang kuat. Kelima, amalan bersolat dan tinggalkan perkara-perkara yang haram dan syubhat. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan umatnya bersolat, terutamanya solat qiyamul lail di sepertiga malam, yang bermaksud hendaklah kamu bangun malam kerana itu adalah kebiasaan amalan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Sesungguhnya bangun malam itu mendekatkan diri kepada Allah, menutup segala dosa, menghilangkan penyakit kepada tubuh badan dan menjauhi kekejian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keenam, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala selalu hati kita akan tenang dan tenteram. Malah jiwa kita tidak mudah terjerumus ke dalam perkara yang negatif dan berdosa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, "Mahukah kamu aku kabarkan akan suatu amal kebajikan yang paling baik bagi kamu, paling meningkatkan kedudukan kamu, paling disenangi oleh Tuhanmu, bahkan lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, dan lebih mulia daripada perang dengan musuh kamu, baik ketika kamu kalah ataupun kamu menang?" Jawab mereka, "Mahu wahai Rasulullah." Sabda baginda, "Berzikirlah kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya." Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, sentiasa berfikiran positif, istiqamah melakukan kebaikan, mendapatkan sokongan, dorongan keluarga dan masyarakat. Hal ini kerana bagi merasionalkan dan meningkatkan motivasi mereka yang mengalami kemurungan dan masalah kesihatan mental ke tahap yang lebih baik dan sejahtera. Kelapan, sentiasa bersenam untuk kesihatan fizikal. Akal yang sihat datangnya dari badan yang sihat. Oleh itu, pastikan kita meluangkan masa untuk bersenam sekurang-kurangnya 10 ke 30 minit sehari. Jika dapat dilihat kehidupan baginda Nabi SAW membina kecergasan fizikal dengan 3 perkara. Pertama, melakukan senaman gerak badan. Kedua, berjalan dengan cepat dan cergas. Dan yang ketiga, berjihad fi sabilillah. Ini selaras dengan hadis riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang bermaksud, apabila berjalan, langkahan Nabi SAW adalah cergas dan kuat, seperti gaya orang berjalan turun dari tempat tinggi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, usaha dan ikhtiar mestilah secara berterusan dan dengan sepenuh hati. Jangan berputus asa dalam berusaha, kerana kita merancang, Allah jua yang menentukan. Bagi mengakhiri khutbah ini, mimbar ingin menyimpulkan beberapa perkara penting sebagai renungan bersama, terutamanya buat para pelajar yang akan menghadapi peperiksaan akhir semester tidak lama lagi. Yang pertama, gejala depresi dan tekanan kesihatan mental dalam masyarakat kita pada hari ini sudah berada di peringkat yang sangat membimbangkan. Semua pihak harus membuka mata dalam mencari penyelesaian secara berterusan. Kedua, kesihatan mental atau kesejahteraan akal termasuk di dalam maqasid syariah yang perlu dijaga oleh umat Islam. Oleh itu,
sentiasalah berfikiran positif, fokus buat kebaikan secara berterusan untuk mencari keredaan Allah dan keberkatan Allah di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga, hindari apa jua perkara yang boleh menjerumuskan seseorang ke dalam kancah gejala mental yang amat berbahaya dan memudaratkan. Akhirnya, marilah kita sama-sama berganding bahu, saling bantu-membantu, sokong-menyokong antara satu sama lain dalam melakukan perkara kebaikan dan tinggalkan perkara kejahatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kesejahteraan dan kesihatan mental yang terbaik di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa jannatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adi arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa zidhu sharafan ya rabbi wa karaman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munkizi minad dalalah wal jahalati ila nuril haq wal imani wal huda wa ala alihi wa ashabihi allazina hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. Amma ba'd. Faya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah aliyil azim fattaqullaha la'allakum tuflihun. Ittaqullaha min sima'il larwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa sajar. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha amarukum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda Allahumma annil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin.
اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين أن الكريم سلطان صلاح الدين ابن almarhum Sultan Badlishah wa wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah Ibni Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lissadat wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al taqwa lahum khairaz zad. Innaka raufum rahimul jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurallahal azim yazkurkum washkuruhu ni'amahi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.